Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Boleh mula? Boleh. InsyaAllah tutup mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muwaffiqil mu'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa rasuli rabbil alamin. Salla alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa ashabil akramin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il amilin wal malaikatil muqarrabin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bil muslimin wa bi barakati ulumihi fid darain ya rabbal alamin. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ila arwahi kaffatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala hazihi niyyati syai'un lillahi lahumul Fatiha. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya dipanjatkan puji setinggi-tingginya, dipanjatkan kesyukuran setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membasahkan lidah kita mengungkapkan Alhamdulillah, tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lahir daripada hati sanubari kita, yang lahir daripada hati sanubari kita. Kita mengecapi nikmat kesihatan, nikmat rezeki, nikmat berbahagia, nikmat gembira pada hari ini dan sebelum ini dan insya-Allah akan datang. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurniakan kebaikan, mengurniakan kepada kita terang hati di dalam kita mengaji, di dalam kita belajar. Semoga usaha kita yang sedikit ini diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keberkatan yang kita nak daripada Allah sepanjang hidup kita ni, artinya ilmu yang berkat, ilmu yang bermanfaat, ialah ilmu yang boleh membimbing kita di dunia sehingga ke akhirat insya-Allah. Jadi bersyukur juga kita kepada Allah Ta'ala kerana pada malam ini sekali lagi kita bersua berjumpa di dalam ruangan pengajian kitab Miftahul Murid. Moga-moga tuan-tuan puan-puan semua dibagi ataupun dikurniakan oleh Allah Ta'ala faham yang baik insya-Allah. Jadi kita masuk kepada sifat yang keempat. Sifat yang keempat iaitu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Di dalam kitab kita Miftahul Murid, di dalam kitab Miftahul Murid, apa nama ni, kunci orang yang nak belajar. Kunci orang yang nak belajar artinya nak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alhamdulillah peserta kita pada malam ini full 100 orang. Full 100 orang. Moga-moga kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
Sayogia, saya mengingatkan sekali lagi, yang pertama sekali, hendaklah ditutup mic. Hendaklah ditutup mic kerana saya pakai benda ni bising. Yang keduanya, disarankan supaya buka kamera, nampak wajah tuan-tuan. Tuan-tuan nampak wajah saya, tapi saya tak nampak wajah tuan-tuan. Sekiranya yang bersedia untuk ke udara. Jadi kalau yang tak bersedia tu, terutama jemaah kita muslimat, jangan buat pasal-pasal, main buka begitu gini, tak tudung apa begitu gini. Jangan ingat kamera tak nampak, kita nampak semua. Yang ketiganya, seperti biasa, iaitu saya mengharapkan saudara, tuan-tuan, puan-puan yang dah masuk join kita pada malam ini, mohon apalah kiranya tuan-tuan jangan keluar sehingga habis kuliah ataupun selesai berdoa. Ini kerana merugikan kalau kita separuh masa saja, masuk isyak kita keluar, orang yang benar-benar nak belajar, saudara-saudara kita yang benar-benar nak mengikutinya, nak mengaji, tetapi tak dapat. Sedangkan kita ni sementara menunggu isyak aja, lepas tu kita belah lah. Sementara menunggu isyak kita belah lah. Maknanya seolah-olah kita mengaji ni ataupun menuntut ilmu ni sambil nak menunggu isyak. Jadi saya mohon tuan-tuan lebih baik keluar dengan segera, keluar awal lagi, sebab orang yang nak benar-benar belajar, nak mengaji apa begitu begini, dia dapat meneruskan ataupun dia dapat masuk ataupun join kita sepenuh masa, insya-Allah. Jadi saya harap tuan-tuan, puan-puan semua dapat faham, dapat mengerti apa yang saya sebutkan saban minggu, terutamanya kepada yang mic tak ditutup, jadi bising ataupun mengganggu. Jadi kalau di masjid tu tak masalah lah, kita borok-borok, tapi di sini mengganggu kepada saya. Haji Nazri tak lain tak elok ya, tempat lain macam mana? Haji Nazri rumah banjir lain tak elok. Saya okey ke dulu? Tak elok juga. Saya okey. Saya okey, mau banjir. Okey. Saya punya okey. Okey, alhamdulillah. Tempat lain tak bagus. Sebabnya hujan-hujan agaknya ataupun lain. Alhamdulillah. Jadi seperti biasa, kita sebelum memulakan kuliah, kita nak uji ilmu. Nak uji ilmu, sama ada kita masih ingat ataupun kita tak ingat, ataupun kita lalu habis kuliah lalu begitu saja. Jadi kita kita uji ilmu. Moga-moga kita ingat, dan sesedara kita tak berapa ingat ataupun tak ingat, maka ia mendapat manfaat hasil daripada kita uji ilmu. Uji ilmu. Soalan pertama, apakah yang dimaksudkan dengan wujud Allah Ta'ala? Apakah yang dimaksudkan dengan wujud Allah Ta'ala? Wujud Allah Ta'ala itu tiada formula dan tiada kesudahan. Tepat. Wujud Allah Terima Ta'ala kasih. tidak seperti makhluk. Ya, tepat. Terima kasih. Sama. Apakah dalil yang menunjukkan, dalil Quran yang menunjukkan Allah bagi tahu yang aku ni ada, mencipta itu, mencipta ini? Apakah dalil sifat wujud? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Apa artinya? Allah Ta'ala yang telah menjadikan 7 langit dan 7 lapis bumi, yang antara keduanya.
Terima kasih. Wujud Allah. Wujud Allah. Itu wujud Allah menandakan makna Allah yang menjadikan. Allah yang menjadikan. Apa beza wujud Allah, wujud makhluk? Kita kata Allah ada, kita pun ada. Bulan pun ada, bintang pun ada. Jadi apa artinya ataupun bezanya wujud Allah dan wujud makhluk? Wujud Allah tiada kesudahan, makhluk ada kesudahan. Ya, maknanya wujud Allah maknanya selama-lamang ada. Makhluk ni dia ada kesudahan. Allah tak ada kesudahan wujud Allah itu. Itu dipanggil i'tiqad kita tu. Sama ada kita hidup dekat nak mati, itu i'tiqad kita. Itu dipanggil ahli sunnah wal jamaah tu beriktikad bahawasanya Allah tetap macam mana gaya keadaan begitu begini, senang susah apa begitu begini, kita suka kita tak suka, kita binasa kita rosak apa begitu begini, kita sakit demam, Allah tetap ada, tak binasa walaupun makhluk ni hancur. Apa dalil qidam? Apa dalil qidam? Wal awwalu wal akhiru. Apa maksudnya? Dialah Allah yang terdahulu dan dialah pula yang terkemudian. Okey. Di dalam surah apakah dalil wujud? Hak kita baca tadi, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Di dalam surah apa? Surah Al-Rahman Ayat berapa? ayat 4. Ayat 7. Terima kasih. Lepas itu huwal awwalu wal akhiru tu surah apa? Surah Al-Hadid ayat 3. Ayat 3 surah Al-Hadid ayat 3. Itu kita nak nampakkan yang kita ni dah faham. Jangan kita ketinggalan. Sebab itu saya katakan tadi, kalau kita menyambil-nyambil, artinya kita tak dapat. Bukan senang nak mengaji ilmu usul, nak ingat pecahan dia, asyhadu an la ilaha illallah. 50 pecahan dia tu akan datang ni. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, 16. Dia jadi 66 aqaidul iman. 66. Makna cakapnya asyhadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Bukan sekadar begitu sahaja, tetapi ada artinya, mana i'tiqad kita 50 cabang aqaidul iman. Amatlah rugi kalau kita menyambil-nyambil, amatlah rugi. Kita hidup ni Allah pun kita tak kenal. Jangan main-main, Allah pun tak kenal. Kalau hidup ni Allah tak kenal, sukar ataupun seksa ataupun huru-hara ataupun mabuk, dipanggil nazak tu, nak cabut nyawa. Nak cabut nyawa maknanya kita huru-hara. Kita huru-hara, apa nama ni, tidak pasti yang kita kenal Allah Ta'ala. Itu nak apa nama ni, khatam sungguh-sungguh berkenaan dengan ilmu aqaidul iman, yang berkaitan dengan iman. Ataupun sakaratul maut. Sakaratul maut maknanya mabuk dekat nak mati. Berbagai-bagai dugaan, berbagai-bagai cabaran, berbagai-bagai halangan, berbagai-bagai yang dibuat oleh iblis laknatullah untuk gelincirkan kita. Itu pentingnya ilmu akidah ataupun ilmu, kalau orang tua-tua dulu panggil ilmu usul. Orang tua-tua panggil ilmu usul. Ilmu usul ni ilmu tauhid itulah. Dia panggil ilmu usul. Apa arti baqa? Apa arti baqa? Bekal. Itu aja. Kekal zatnya tiada kesudahan. Ada kesudahan.
Maknanya kekal, zat Allah tu tak ada kesudahan, tidak seperti makhluk. Zat Allah itu apa nama ni, dia tu zati ataupun aradi. Zati. Zati. Apa makna zati? Kekal, Allah tu zati. Apa makna zati? Zati. Apa makna zati? Satu lagi dia panggil apa? Satu lagi. Kita mengaji hari mana? Hari minggu lepas. Zati, satu lagi dipanggil apa? Oh, tak ingat belaka. 100 orang tak ingat. Satu dipanggil zati. Makna zat Allah itu hakiki. Kekal hakiki. Kekal. Bumi ni kekal juga. Bumi ni kekal tetapi dia tidak ada kekal hakiki. Dipanggil zati. Makna zat Allah Ta'ala itu kekal. Lagi satu dipanggil aradi. Kekal juga. Lama juga. Berjuta-juta tahun juga. Makna keturunan kita berapa kali mati dah. Langit tak berubah. Bumi tak berubah. Dia panggil aradi. Makna kekal mendatang. Mendatang. Kekal juga Allah Ta'ala menjadikan bumi. Tapi bumi ni usianya lama sehingga kiamat barulah rosak dan binasa makhlukat ataupun makhluk-makhluk termasuk bumi. Jadi itulah sepatah kata ataupun sepatah selidah untuk menguji ilmu kita, sama ada kita berkemahiran ataupun sebaliknya di dalam ilmu usuluddin ataupun di dalam ilmu tauhid. Kita nak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kita tertipu dengan angkara syaitan. Kita mantapkan keimanan. Ilmu tu ibarat kata seperti kita membaca Fatihah. Ilmu tauhid ni seperti membaca Fatihah. Dia ilmu ni ilmu lain, ilmu yang berkait dengan keyakinan, bukan ilmu yang berkenaan dengan ibadat. Berkenaan dengan syariat ni, kalau kita tak daya puasa Ramadan, kita boleh berbuka. Lepas itu bulan biasa esok kita wajib qada. Lepas itu suka hati kita nak pilih qada tu masa bila. Jangan qada sampai Ramadan pula kita tak sempat qada, maka kita kena fidyah tahun ataupun Ramadan bertemu Ramadan, kita kena fidyah puasa sehari juga qada, tetapi kena secupak beras denda kita. Itu syariat. Dia ada step-step. Tak daya semayang berdiri, kita boleh duduk. Lepas itu kaki gaut begini, diharuskan semayang apa cara sekalipun, sama ada duduk atas kerusi, duduk belunjur begini dan keadaan-keadaan. Itu ilmu fiqh yang dipanggil syariat. Ilmu amal abdan, amal badan kita. Ilmu akidah, ilmu usul ni bukan amal tubuh badan. Dia ni keyakinan yang putus hidup dan mati kita. Dan soalannya di dalam kubur tu, siapakah Tuhan kamu? Pasti soalan tu. Soalan tu pasti, bukan main-main. Maknanya orang baca talqin tu mengingatkan dan dia pun dengar. Kita baca kitab I'anatul Talibi, kitab Kashful Ghummah. Ada satu kitab Kashful Ghummah berkenaan dengan mati ni. Lepas tu kitab Kashful Ghummah tu di tepi Puruk Masail. Baca tengok gitu.
Maknanya pasti confirm kita ni akan ditanya oleh mungkar dan nakir. Itu ilmu jangan main-main lah. Ilmu jangan main-main ataupun ilmu jangan menyambil. Bayang kita duduk atas muka bumi Allah ni, sifat-sifat Allah kita tak kenal, hampat punya manusia. Kita menyebut asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Allah, mana Allah? Nak mengenal Allah, sifat yang wajib, sifat yang mustahil, sifat yang harus kita kenal. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama', basar, kalam, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Pecahannya sifat-sifat itu nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Sifat itu pecah pula istighna dengan iftiqar. Istighna'ul ilahi an kulli ma siwah wa iftiqarun kulli ma siwahu ilaihi. Maknanya kita menyebut dua kalimah syahadah, iaitu syahadah tauhid, syahadah rasul. Tuan-tuan bayangkan, bayangkan kita segi akal. Orang kafir menyembah berhala, menyembah patung yang tak bertuhan apa begitu begini, yang disembah dianggap Tuhan, dia tak kenal Allah Ta'ala. Apabila mengucap dua kalimah syahadah, automatik Islam. Besarnya kalimah itu. Orang kafir automatik Islam bila bersyahadah. Tetapi malangnya orang Islam itu sendiri tak cakna kepada ilmu ini, ilmu nak mengenal Allah Ta'ala. Lepas tu puak-puak Wahabi ni pula, ilmu sifat 20 tu tak ada zaman Nabi. Tak ada zaman Nabi. Itu tak boleh kita berpahaman, kita lantak dia nak terjun lubuk. Memanglah subjek sifat 20 ni zaman mutaakhirin lah. Tetapi sahabat-sahabat dulu jamin masuk surga. Artinya dia kenal Allah. Dia kenal Allah. Makna duduk di bawah dagu Nabi. Jadi ulama ahli sunnah wal jamaah, al-asyairah, al-maturidiyah menyusun modul, ibarat kata nak memudah kepada kita zaman akhir-akhir ni, nak mengingat, nak tahu sifat-sifat Allah Ta'ala. Kita nak kenal Allah Ta'ala, sifat yang wajib, sifat yang mustahil, sifat yang harus. Moga-moga kita ni lurus apabila kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Itulah peri pentingnya kita belajar ilmu usul, ilmu tauhid. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, kitab Miftahul Murid, sifat yang keempat. Dan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Itu dia sifat dia. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, artinya dan tu huruf ataf. Dan tu huruf ataf, iaitu ataf kepada baqa, ataf kepada qidam, ataf kepada wujud. Kalau kita belajar nahu, dan tu waw. Kalau bahasa Arab ni wujudun wal qidami wal baqa'i wal mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Dia dan maknanya sendi ayat yang menyambung dan. Itu. Jadi diterjemahkan, maknanya bahasa Arab tu dan maksudnya makna dan tiga sifat sebelumnya. Sifat wujud, sifat qidam, sifat baqa. Yang keempat dan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Arti mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, sifat Allah, sifat yang wajib bagi Allah. Artinya apa? Bersalahan Allah Ta'ala. Bersalahan ni maksudnya tak sama. Bersalahan ni tak sama, bukan salah menyalah. Mukhalafah tu bukan salah menyalah, tak sama. Tak sama ni lain dengan salah menyalah. Kita cakap kita betul seorang menyalahkan orang lain. Tidak, bukan gitu.
dipanggil mukhalafah tu bersalahan, artinya tak sama. Kalau dalam kitab Arab, dalam kitab Arab namanya kitab Fathul Majid. Namanya kitab Fathul Majid. Tuan-tuan pernah mengaji kitab Fathul Majid ni? Ni kitab. Kitab Fathul Majid. Orang pondok tahulah, lepas tu orang sekolah Arab, sekolah Arab zaman-zaman dulu pakai kitab Fathul Majid ni, apa nama silibus dia. Silibus dia pakai kitab Fathul Majid. Lebih-lebih lagi sekolah rakyat. Sekolah rakyat dulu dia baca kitab Arab ni tidak tinggal kepada kitab Fathul Majid. Namanya Fathul Majid kitab Arab. Di tepi ni Ad-Durul Farid, di dalam ni Fathul Majid. Kita tengok as-sifatur rabi'atul wajibatu lahu ta'ala. Sifat yang keempat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Al-mukhalafatu lil hawadis ay al-makhluqatu ay la yumathiluhu syai'un minal makhluqati la fi dhatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi ay anna dhatallahi azza wa jalla laysat jirim kadzatil makhluqati wa sifatihi ta'ala laysat kasifatil makhluqati hadisatun makhsusatun wa af'aluhu laysat ka af'alil makhluqati muktasabatun laisa kamislihi syai'un ay laisa mislu zatihi wa sifatihi syai'un. Itu hak Arabnya. Kita tengok dia kata sifat yang keempat yang wajib bagi Allah Ta'ala ini mukhalafatuhu lil hawadih, maknanya tak sama Allah Ta'ala itu makhluk, sebarang makhluk. Jangan fikir manusia saja. Makhluk tu setiap kena jadi. Istilah dia makhluk setiap kena jadi, ataupun sama artinya dengan kainat. Kainat makna sama. Makhluk dengan kainat artinya kena jadi. Itu istilah ilmu usul, istilah ilmu tauhid. Makhluk dengan kainat, makna makhluqat tu khalaqa, dijadi. Kun ataupun kainat kena jadi juga. Allah Ta'ala kun fayakun, kun fayakun dalam Yasin tu, makna Allah kata jadi. Maksudnya makhluk ataupun kainat ni Allah tak sama. Tak sama manusia je lah. Bukan. Benda yang kita kata, adakah benda yang tidak dijadikan oleh Allah Ta'ala? Ada? Tak ada. Semua benda ni yang kita nampak ataupun yang tak nampak dijadikan oleh Allah Ta'ala. Kalau sebut babi tu bukan dijadikan oleh Allah Ta'ala sebab dia najis, babi anjing, kita kafir. Babi ataupun anjing Allah Ta'ala jadikan juga. Maka babi anjing ni diharamkan atas lidah nabinya. Atas lidah Nabi, maksudnya syariat kita mengharamkan makan babi ataupun mengharamkan makan anjing, ataupun babi anjing itu dikategorikan najis. Hinanya. Makna kita silap-silap kita jadi syirik. Pasal apa Allah Ta'ala jadikan budak dalam kandungan tak menengok dunia lagi, tiba-tiba Allah matikan? Zalim lah Allah Ta'ala ni. Jadi cakap begitu syirik kita, kufur kita. Maknanya kita ragu-ragu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan main-main ilmu tauhid ni. Tolak jawabnya, ataupun 6 tolak 1 jawabnya kosong. Jangan main-main. Bukan macam ilmu matematik. 6 tolak 1 5. Rukun iman tu 6 perkara, tolak 1
kufur. Kufur. Sebab kita ragu-ragu. Jadi tak tentu kita ni mati sama ada mati dalam Islam ataupun mati kufur kerana meragukan mutlak yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita tak mahu tu. Jadi kalau kita mengaji tauhid ni kadang-kadang dibayang-bayangkan. Dibayang-bayangkan kita. Na'udzubillah, kita jauh. Dibayang-bayangkan kita berkenaan dengan ketuhanan. Bahaya mengaji ilmu tauhid ni. Kena hati-hati. Dibayangkan kita. Aku naik saksi bahawasanya aku naik saksi bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kita pelik. Kita ni duduk di Pekan. Kita ni duduk di negeri Pahang. Kita ni duduk di Malaysia. Kita ni duduk di bumi. Kita ni duduk di bumi. Bumi ni di mana? Allah tu di mana? Itu. Dia main akal fikiran, hak logik. Na'udzubillah. Kena kita istighfar, kena kita bersyahadah. Dia main-main kepada akal kita. Kepada akal kita. Sebab itu kita kata hukum akal. Jadi perkara-perkara tersebut bila membayangkan kepada kita, dibayangkan kepada kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, astaghfirullahal azim. Seperti mana cerita kisah Dahri dengan Abu Hanifah dengan guru dia bernama Syekh Hamad di dalam kitab Ad-Durusami. Maknanya Syekh Daud Patani ini nak membawa cerita ataupun riwayat berkenaan dengan orang-orang cakap baru ni. Kalau dulu Dahri dipanggil. Dahri. Kalau cakap sekarang ni liberal. Dia main-main akal. Dia main-main pusing-pusing akal. Jadi oleh kerana itu kita dapat membayangkan, kita dapat contoh daripada kitab Ad-Durusami mengabarkan perkara-perkara tersebut. Jadi orang yang liberal. Liberal ni boleh jadi. Nak tahu liberal tak liberal, dia masuk kubur esok mampus dia. Dah masuk kubur esok mampus, dekat nak mati pun mampus dah. Kita mensamutarahkan Allah Ta'ala. Mensamutarahkan Allah Ta'ala dengan makhluk. Maknanya masa hidup ni samseng sangatlah. Dekat nak mati, baru tahu. Orang kata langit tinggi rendah. Jadi oleh kerana itu, kita belajar ilmu tauhid ataupun belajar ilmu usul ni, kita nak menolak kesamaran. Kita nak menolak kesamaran. Sebab itu yang dia kata mukhalafatuhu lil hawadis ay al makhluqat ay la yumasiluhu syai'un minal makhluqat. Maknanya Allah itu tidak seumpama dengan sebarang makhluk. Saya cerita hari itu. Seorang yang WhatsApp ke saya. Cerita benar ni. Dia selok belajar. Tetapi tak mengamati. Selok belajar. Bila selok belajar, panjang lebar WhatsApp saya. Assalamualaikum Ustaz, dia khabar? Alhamdulillah, pada malam tadi saya semayang tahajud. Malam Jumaat. Saya begitu khusyuk, saya nak cerita ke Ustaz sajalah, dia khabar. Sebab saya begitu khusyuk semayang tahajud. Saya khabar dia ni lain macam nampaknya. Buat apa dia semayang tahajud, dia cerita ke saya? Sepatut tahajud tu senyap saja. Kecuali lah nak bertanya dengan saya. Ataupun keraguan macam mana doa ke apa begini. Saya dah agak dah. Ketika saya semayang dengan khusyuk tawaduk dengan pukul 3. Pukul 3. Lepas itu hujan dia khabar. Hujan bunyi atap rumah dia. Bunyi atap.
semasa saya sembahyang itu, ibaratkan Allah Ta'ala mengusap ubun-ubun saya. Itu dia. Allah Ta'ala mengusap ubun-ubun saya. Saya khabar. Saya baca WhatsApp dia tu. Saya khabar pendek saja. Saya khabar, awak jangan buat begitu, awak jadi kafir, bersyahadah, istighfar semula. Jangan buat sekali-kali perkataan ini, awak telah tertipu dengan amalan awak. Tertipu dengan amalan awak. Lepas itu dia WhatsApp ke lagi, bukan begitu ustaz, salah faham. Saya khabar pula ke dia, awak nak khabar saya salah faham. Nak khabar saya salah faham. Awak tu saya khabar beramal dalam sesat. Saya ingat lagi perkataan saya tu, awak ni sesat dalam cahaya. Maka kikihlah dalam hati awak menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Itu nak saya khabar tu. Cerita betul ni. Tapi lama dah. 2, 3, 4 tahun rasa saya. Belum COVID lagi. Cumanya WhatsApp tu saya tak simpan. Maknanya orang yang belajar. Yang belajar tetapi selok tertipu. Al-i'timadu 'alal 'amali. Dia bersandar kepada dalam hikam tu. Dalam hikam tu dia bersandar kepada amalan dia. Dia ingat amalan dia tu kemas. Maksudnya dia tidak diganggu gugat oleh syaitan. Sebab itulah penting ilmu ini. Penting ilmu ini. Ilmu yang maknanya nak mengikih ataupun nak mensuci ataupun nak takdis kepada Allah Ta'ala, mensucikan Allah Ta'ala. Kita ilmu ibadat, sembahyang, puasa, zakat, haji, ilmu lahir, bukan ilmu yang batin dalam hati. Ilmu lahiriah, ilmu amalan, ilmu buat rukun syarat. Tetapi ilmu yang berkait dengan akidah ni ilmu kepercayaan. Sebagai contoh, saya nama Saharuddin. Kita fikir dalam ilmu tauhid, ilmu usul. Sebab apakah saya nama Saharuddin? Saya tak tahu. Pun ayah saya bubuh nama Saharuddin. Bila lahir saya ataupun belum lahir saya, ayah saya dah bercita-cita nak letak nama Saharuddin. Bila lahir dalam surat beranak, saya tengok Saharuddin. Kita mengkaji ilmu usul. Sebab apa ayah saya letak Saharuddin? Agaknya dia tengok dalam buku-buku. Sebab apa ayah saya tengok dalam buku? Kenapa dia tengok dalam buku nama Dolah? Kenapa dia tak letak nama saya Dolah? Terbit nama CJ beranak saya, CJ kelahiran saya, Saharuddin. Dan Saharuddin ni akan dipanggil di pada mahsyar esok. Nama kita ni akan dipanggil pada mahsyar. Sebab itu letak nama molek-molek. Dipanggil nama asal kita. Nama ayah kita letak. Kalau kita mengaji berkenaan dengan nak meletak nama ni, jangan main-main dalam kitab Ma'khazus Sibyan. Dalam kitab Ma'khazus Sibyan, di dalam doa dia tu, Sammakallah wa ali. Panjanglah cerita ni. Kisah. Ada kitab dia. Ma'khazus Sibyan namanya. Mana dia ni pegang jari telunjuk ni. Dia letakkan pada pusat budak tu. Hari yang ketujuh. Sammakallah. Allah menamakan awak. Sammakillah. Kalau orang perempuan, budak perempuan. Baby perempuan. Sammakallah, baby lelaki. Makna letak nama. Maksudnya nak mentahnik hari yang ketujuh. Kalau orang alih-alih lah. Kalau hak lentang puka ni bedak saja. Dia orang alih-alih ni. Tertib dia. Nak tahnik apa nama belah mulut, kurmang, air zam-zam, apa begitu begini. Diazankan telinga kanan, diqamatkan telinga kiri, baca inni u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Baca inna anzalna, lepas itu baca qul huwallahu ahad, baca laqad ja'akum. Banyak dalam kitab tu
Allahu khairun hafizan wa huwa arhamar rahimin. Banyak doa-doa kepada yang kita nak tahnik ni. Saya nak sebutkan samakallah. Allah menamakan awak sekian. Maksudnya, saya berbalik ke cerita saya tadi. Kenapa ayah saya tergerak ataupun kita, anak kita sendiri, kita nak membubuk nama anak kita. Jadi kalau ada ilmu usul ataupun ilmu tauhid, kita ni menamakan anak kita ataupun anak orang lain bertanya kita, makna tergerak hati kita, digerakkan oleh Allah Ta'ala. Sebab itu disunatkan sehingga hari yang ketujuh, mak ayah jangan bercerita tentang nama dia. Orang Melayu ni, pesen kita ni pula, nama mana? Baru lahir, tahniah, nama apa? Kalau baby lelaki, perempuan tahan lagi. Baby lelaki, nama apa ya? Nama apa? Jahil watuke. Patutnya tak tanya nama. Baby lelaki ke perempuan? Lelaki, alhamdulillah, syukur, tahniah lah. Jangan tanya nama. Kalau tanya nama ni, jahil watuke. Jahil watuke. Nak tanya nama selepas 7 hari. Mak ayah dia terkena berahsia, sebabnya tuan guru Ustaz Tok Leban ni nak meletakkan nama dia perkataan samakallah, baru diisytiharkan. Lepas itu nama ni 7 hari disunatkan kita akikah. Maknanya nak khabarkan digerakkan oleh Allah Ta'ala. Nama itu digerakkan oleh Allah Ta'ala. Allah meletakkan, membagi ilham kepada kita, tergerak. Kawan tengok dalam majalah gila-gila. Nama anak dalam majalah gila-gila. Benda majalah gila-gila tu hak pakai Vespa tu. Siapa nama? Mahmud. Hak pakai Vespa. Ingat? Haji Noah ingat? Majalah gila-gila. Masa dulu lah, zaman saya dah majalah gila-gila. Benar? Mahmud, ya, dia ni jambul rambut dia. Makna dapat di situ namanya. Tak boleh. Maknanya ni terfikir ataupun diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nak khabarkan. Lepas itu, maknanya la yumasiluhu syai'un minal makhluqat, tak sama dengan makhluk. Tak sama dengan makhluk. Jadi kalau tak sama tu maksudnya apa jua keadaan. Kena pegang kita apa jua keadaan. Makna tak sama makhluk. Asyhadu an la ilaha illallah, nampak cahaya. Cahaya tu makhluk. Asyhadu an la ilaha illallah, nampak putih. Putih tu makhluk. Asyhadu an la ilaha illallah, nampak kuning. Kuning tu makhluk. Nampak gemuk. Gemuk tu Tuhan Cina. Asyhadu an la ilaha illallah, nampak banyak tangan. Itu Tuhan Keling. Tuhan Keling. Nampak berbaring. Itu Tuhan ditumpat Kelantan. Tuhan mana? Buddha. Makhluk tu. Tuhan tu orang kafir menganggapkan Tuhan tu kalau kita ketuk pecah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak bersifat dengan kekurangan, iaitu dengan makhluk. Jadi kita nak bersihkan warna, sifat, keadaan, tinggi, rendah, depan, belakang, atas, bawah, itu sifat makhluk. Jadi sifat makhluk ni automatik mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Kita bersih dah. Maknanya Allah Ta'ala ini tidak sama dengan makhluk. Itu dia. Artinya bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Makhluk tu baharulah. Artinya
bersalahan pada zatnya. Allah Ta'ala itu tak sama zat dengan makhluk. Dan pada sifatnya, Allah Ta'ala itu tak sama dengan sifat makhluk. Dan pada af'alnya, pada af'al Allah tak sama dengan makhluk. Lawannya bersamaan, mustahil. Sifat mustahil. Lawannya bersamaan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu, mustahil. Tak logik. Mustahil Allah Ta'ala itu bersamaan dengan segala yang baharu ini. Hanya wajib bersalahan, tak sama. Selama-lamanya. Adapun tanda bersalahan Allah Ta'ala itu sekalian makhluk ini. Maknanya semuanya bersifat baharu. Jadi Allah Ta'ala itu tidak sama dengan makhluk yang dicipta. Mencipta ni Allah yang mencipta. Yang mencipta. Sedangkan kategori kita, ayah dengan mak, kita tak sama dengan ayah mak. Ayah mak kita lahir dulu pada kita. Takkan ayah mak kita lahir dulu kita. Tak logik. Melainkan orang zaman dulu. Orang zaman dulu main IC tahun 1948, zaman komunis dulu, kuat kuasa IC ni, bahal je tarikh lahir begitu gini. Maknanya penyudahnya ayah dia muda pada anaknya. Dia pakai apa? Anak awak lahir tahun berapa? Dia khabar dia lahir tahun 50. Dia khabar anak dia tahun 48 lahir. Sedangkan ayahnya tahun 50. Itu tak logik. Mesti ayah kita, mak kita dulu lahir pada kita. Jadi dinisbahkan oleh Allah Ta'ala maha hebat, maha agung, maha tinggi. Maknanya makhluk ni tak sama walaupun suatu wajah sekalipun. Jadi kita berpegang, janganlah menyamatarahkan Allah Ta'ala itu dengan makhluk. Makhluk. Kita mungkin tak sama, tidak menyamatarahkan Allah dengan makhluk. Tetapi silap-silap perkataan kita. Perkataan kita itu pun tak sama juga. Perkataan kita, awak ni demam dengan ceritanya. Demam. Awak bagi obat gini. Baiklah. Itu menyamatarahkan Allah Ta'ala dengan makhluk. Obat tu membaikkan. Obat tu ikhtiarnya saja. Ramai yang makan obat tak baik. Ramai yang makan obat mati selalu. Itu dia. Tidak berfungsi ubat itu melainkan ikhtiar tawakal kita. Itu kena faham orang mengaji tauhid. Dia ni teruk ya. Apa nama ni? Dia terempah, terhumbai atas kereta, cermin kereta tu pecah. Nasib baik dia pakai helmet. Kalau tak pakai helmet, mati dia. Ramai orang pakai helmet, mati. Itu nak beralah. Nak beralah. Nasib baik pakai tali pinggang keledar. Kalau tak pakai tali pinggang keledar, matilah dia. Ramai sangat orang pakai tali pinggang keledar, mati juga. Jadi benda itu kita iktiqadkan dengan izin Allah. Dia tu tidak ada kekuatan. Dia tidak ada kekuatan. Tuan-tuan faham tak? Ini nak aplikasikan di dalam kehidupan. Contoh, saya minum air. Minum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minum air tadi. Kenapa saya minum air? Dahaga. Dahaga. Artinya, adakah air itu boleh menghilangkan dahaga? Tidak, dengan izin Allah. Itu nak buah itulah. Nak buah itu. Maknanya setiap perbuatan kita tu dengan izin Allah. Kita makan, bukan makan itu yang mengenyangkan, tetapi dengan izin Allah, makan itu mengenyangkan perut kita, air itu menghilangkan dahaga kita dengan izin Allah, maka dia sebab musabab. Orang yang tak semaya dekat nak mati,
dahaga tak hilang walaupun bagi 7 lautan sekalipun. Maknanya dahaga tak hilang. Air 7 lautan bagi dalam kitab Yawaqi'. Dalam kitab Yawaqi' tu. Maknanya dituangkan air kepada orang yang tak sembahyang ni, siksa orang yang tak sembahyang ni, dahaga tak akan hilang kerana Allah menyampah menengok dia. Istilah cakap kita ni, Allah menyeksa dia semasa dia hidup dekat nak mati. Kerana apa? Kerana tidak sembahyang, menderhaka kepada Allah Ta'ala. Jadi nak kabarkan sifat makhluk ini tidak memberi kesan kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala menghilangkan dahaga sebab Allah Ta'ala mengizinkan hilang dahaga. Sebab Allah Ta'ala mengizinkan kenyang perut. Kalau tak kenyang, maknanya kita makan, walaupun banyak makan, tapi makan itu bukan mengenyang saja makan itu, melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Itulah duduk akidah kita. Maknanya setiap perkara yang berkenaan dengan makhluk ni Allah belaka. Kita diajar dalam kitab-kitab. Orang zaman sekarang ni tak boleh. Nabi tak pernah buat. Lillahi ta'ala. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Nawaitu sawma ghadin yaumun ashura lillahi ta'ala. Nawaitu al-i'tikaf lillahi ta'ala. Nawaitu rafa'al hadasil asghari lillahi ta'ala. Ajar makna kerana Allah Ta'ala. Dinisbahkan kerana Allah Ta'ala. Orang sekarang ni tak boleh. Usolli tak boleh. Nawaitu tak boleh. Menyanyi Siti Nurhaliza boleh pula. Menyanyi Hinustan, apa nama, Saruhan boleh pula. Benda salahnya nak usolli. Kita pun reti juga. Dalam kitab Fathul Mu'in ada lillahi ta'ala tu. Dia suruh lillahi ta'ala dalam kitab Fathul Mu'in. Awak dengan Syekh apa nama Abdul Aziz Melabari mana alai. Dia sebut lillahi ta'ala. Buka kitab Fathul Mu'in. Kisah puasa semayang begitu gini, dia ujung tu lillahi ta'ala. Nak mendidik. Itu hebat ulama. Kita sekarang ni buat dia lebih sangat ilmunya, penyudahnya ulama tak betul semua. Imam Syafi'i salah, Imam Malik salah, ulama besar salah. Dia yang betulnya. Jawab lawak di padang mahsyar nanti. Jawab lawak. Sebabnya kelulusan tinggi. Kelulusan tinggi mengepak lah. Kelulusan tinggi kita ni bukan kira itu. Kelulusan tu atas dunia. Kalau mati esok, kalau awak tak dapat marabbuka, berlepu aja nyebala ni mungkar nakir. Itu nak kabarkan. Maknanya kita janganlah menghina ulama dan sebagainya. Itu dia. Jadi boleh faham? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Nampak? Nampak. Satu soalan. Dia ni nak pergi ke hospital. Dia ni nak menengok orang sakit. Tiba-tiba dia ni langgar di bas. Matilah dia. Apa kita nak kaitkan dengan Allah Ta'ala? Ketentuan Allah. Dah ketentuan. Dah ketentuan. Jadi kita tak boleh cakap dia ni kerana dia nak pergi hospital lah. Kalau dia nak, kerana dia nak pergi hospital lah, dilanggar oleh bas. Kalau dia tak pergi hospital, tak langgar di bas. Jadi tak boleh cakap gitu. Maknanya dia dah takdir di azali punca sebab dia nak pergi hospital. Jadi dilanggar oleh bas. Makna sebab musabab dia mati dilanggar oleh bas
tertulis di lauh mahfuz. Itu akidah. Akidah kita nak pegang benda itulah. Nak pegang benda itu, berdetik hati kita kerana Allah Ta'ala. Berbalik kepada mukhalafatuhu. Mukhalafatuhu ni maknanya tak sama. Maknanya kita bayangkan makhluk, bayang. Makna bayang itu tertipu semata-mata. Tertipu. Seperti mana saya contohkan tadi, orang yang bercerita ke saya tu. Tertipu, bermakna terfikir seolah-olah Allah Ta'ala mengusapkan ubun-ubun dia. Mengusapkan ubun-ubun ni biasanya manusia, makhluk. Jadi Allah nak sama ke makhluk? Jadi sebarang kehidupan ataupun tingkah laku kitanya tidak disamakan dengan Allah Ta'ala. Contoh lain, dia ni bertunang. Bertunang, putus tunang. Jadi nak khabar benda? Nak khabar benda? Takdir Allah Ta'ala lah putus tunang. Laki bini bercerai. Itu dia. Takdir Allah dah tentu lah. Rupa-rupanya dia putus tunang, dia nikah dengan orang lain, tunang dia ternikah orang lain, sebulan tunang dia ternikah orang lain, tunang dia tu mati pula, aksiden. Nasib baik awak tak nikah dengan dia. Kalau nikah dengan dia, arwah ibaratnya Allah Ta'ala tu maha kaya. Allah Ta'ala itu nak bagi dia ni lebih baik, nak bagi tak mati lagi. Maksudnya takdir Allah lah perkara-perkara yang sedemikian rupa. Tu dia. Boleh faham? Boleh. Allah tu tak sama zat, tak sama sifat, tak sama af'al. Tak sama zat, tak sama sifat, tak sama af'al. Walaupun bom itu meledakkan apa serba-serbi. Takdir Allah, bom tu dicampur kepada Masjidil Aqsa, tak meletup. Tak meletup. Orang putih, Bengali, campur ke Mak Kilau. Campur ke Mak Kilau, bom tangan. Mak Kilau sambut je, tak meletup. Lepas tu dia lontarkan pula, meletup pula. Itu takdir Allah Ta'ala. Itu dia. Kalau dah kita maksudkan Allah Ta'ala itu, maksudnya kejadian apa begitu begini, keadaan makhluk begitu begini, tak sama dengan Allah Ta'ala. Tak sama dengan Allah Ta'ala. Walaupun menyerupai iaitu begitu begini, sekalipun mukhalafatuhu Ta'ala lil hawadis. Itu dia. Selesai berkenaan dengan mukhalafatuhu Ta'ala lil hawadis. Jadi dalil pula firman Allah Ta'ala di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 11. Asy-Syu'ara ayat 11. Laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Dapat? Ada WhatsApp Zo tu, boleh buka WhatsApp balik, tengok di dalam tu ada surah tu, surah Syu'ara ayat 11. Laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada seumpama Allah itu sesuatu. Tidak ada seumpama Allah itu sesuatu. Wa huwa, Allah itu as-sami'ul basir, maha mendengar lagi maha melihat.
Tidak ada seumpama Allah itu sesuatu. Allah itu amat mendengar, amat melihat. Itu dalil nak mengabarkan Allah Ta'ala tidak seumpama sesuatu. Tidak seumpama sesuatu. Kita dengar ceramah Isra Mi'raj. Nabi ke langit ketujuh. Naik ke langit ketujuh. Adakah Nabi bertemu dengan Allah Ta'ala di langit ketujuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak tahu. Maknanya kalau sekiranya Nabi Muhammad itu berjumpa Allah di langit yang ketujuh, bermakna di bumi Allah tak ada lah. Itu nak sifat makhluk. Kalau di langit yang ketujuh, Nabi ada khabar, aku berjumpa dengan Allah di langit yang ketujuh. Ada khabar gitu? Tak ada. Aku berjumpa dengan Allah yang tak dapat nak gambarkan. Jadi bukan langit yang ketujuh, langit yang keenam, langit yang kelima. Yang langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi-Nabi. Di alam mana? Di alam mana? Di alam Jabarut. Bukannya alam macam kita ni. Kita tak tahu. Alam kita mimpi, tidur, tak tahu. Itu dia. Jadi tak bolehlah khabar Nabi itu berjumpa dengan Allah Ta'ala di langit yang ketujuh. Maknanya kita tak tahu. Nabi pun tak cerita Allah berjumpa. Jadi kalau berdengar ceramah Isra Mi'raj tu, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith ni kita tak tahu. Kita ibarat berjumpa dengan sama-sama kita. Itu dia. Berjumpa dengan sama-sama dia. Berjumpa dengan sama-sama ke kita. Sebab bila berjumpa, sifat makhluk ni berdepan. Berdepan. Ibarat katanya kita tidak ada kaifiat. Tidak ada kaifiat cara kita nak berjumpa. Itu zaman canggih manggih. Tuan-tuan duduk rumah tuan-tuan, saya duduk rumah saya, macam mana keluar gambar? Boleh cakap pula. Itu maha kaya Allah Ta'ala. Zaman canggih gitu begini, makna kita boleh nampak muka. Boleh nampak muka. Kita boleh bercakap, berkomunikasi, sedangkan tempat jauh. Maknanya zaman teknologi, zaman canggih apa begitu begini, kuliah pun online saja, tak payah pergi ke masjid. Kaki atas meja tak apa. Maknanya tak payah pergi masjid. Tuan-tuan pula pakar pula dah. Main Google Meet atau Zoom apa begitu begini, pakar reti belaka dah. Cumanya tangan tu nak menyentuh mic sama. Nak menyentuh mic sama. Maknanya langit ketujuh, langit keenam, langit kelima, kita tak tahu. Kita tak tahu. Tidak pernah mengalaminya. Apatah lagi Nabi tak khabar berjumpa begitu begini. Maksudnya bila kaifiyatin. Jadi mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Makna tak boleh lah. Masa Isra Mi'raj Nabi berjumpa dengan Allah Ta'ala di langit ketujuh. Timbul pula lah dia berjumpa macam mana? Di depan lah dia berborak. Jadi berborak berdepan sifat makhluk. Kalau sifat makhluk bukan Allah Ta'ala. Sifat makhluk bukan Allah Ta'ala. Contoh lain. Kita tidur dengan orang rumah kita, bantai masing-masing, dekat atas katil. Dia mimpi lain, kita mimpi lain. Lepas itu dia bangun tidur pula 3 pagi. Abang. Lah, kenapanya? Saya mimpi abang, saya mimpi dikejar anjing. Kenapa abang tak tolong? Lah, gila dia ni. Mana kawan tahu awak mimpi kejar anjing? Itulah.
Serupa juga kita membaca talqin kubur. Mayat terkala mengiring menghadap kiblat, walaupun tak tutup keranda, kita baca talqin tu, wahai si anu bin si anu, apabila malaikat datang kepada kamu. Jadi dia tetap bergerak. Dia tu alam lain, dipanggil alam barzah ataupun alam kubur. Jadi laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada seumpama Allah itu dengan sesuatu. Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Jadi ringkasnya, sifat yang keempat ni, sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Maknanya hak kita nampak, hak kita tak nampak, hak kita tahu, hak kita tak tahu, tidak seumpama dengan Allah. Jika sekiranya seumpama dengan Allah, artinya Allah itu lemah. Mustahil Allah itu lemah. Allah itu mempunyai sifat kamalat. Kamalat, sifat sempurna. Makhluk dijadikan sifat yang kena jadi, kainat sifat yang dijadikan kena jadi juga. Lepas itu apa nama, kamalat, sifat maha sempurna. Jadi kalau nak matanya, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, artinya bersalahan Allah Ta'ala itu bagi segala yang baharu, lawannya bersamaan. Mustahil Allah itu bersamaan, wajib Allah Ta'ala itu bersalahan. Dalilnya baharu alam. Firman Allah Ta'ala, laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Saya ulang sekali lagi. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, artinya bersalahan Allah Ta'ala itu bagi segala yang baharu, lawannya bersamaan, sama. Mustahil Allah Ta'ala itu bersamaan, wajib Allah Ta'ala itu bersalahan. Dalilnya baharu alam. Firman Allah Ta'ala, laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'un basir. Tidak ada seumpama Allah itu dengan sesuatu. Allah itu amat mendengar lagi amat melihat. Itulah sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Saya berharap, saya mendoakan tuan-tuan, apa benda yang kita syarahkan selama sejam lebih ini ada manfaatnya kepada kita bersama di dalam kita nak mengenali sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil, sifat yang harus. Setakat ini 4 sifat yang wajib bagi Allah dan 4 sifat yang mustahil: wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Wujud artinya ada, lawannya tiada. Qidam artinya sedia, lawannya baharu. Baqa artinya kekal, lawannya fana. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis artinya bersalahan Allah Ta'ala itu bagi segala yang baru, lawannya bersamaan. Apa itu arti bersalahan? Tak sama. Arti bersalah. Allah tu tak sama. Lawannya bersamaan. Apa arti bersamaan? Apa arti bersamaan? Sama. Bersamaan tu sama. Sama dengan makhluk. InsyaAllah, moga-moga kita dikurniakan faham, dikurniakan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setakat ini dulu kita bincangkan pada malam ini. Jika dipanjangkan umur, kita bertemu lagi di lain
di lain waktu, insya-Allah pada hari Isnin nanti. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Terima kasih semua. Terima Guru. kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama-sama. Waalaikumsalam. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Guru. Assalamualaikum. Sama-sama. Barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, salam. Kamu ada tu? InsyaAllah. Ada dia dengar. Di sebelah. Ada sebelah tu. Nampak. Nampak. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bayar sama-sama. Barakallah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Allah. Assalamualaikum. Sama-sama. Barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya keluar dulu Tuan Guru. Ya, Pak Da. Silakan. Terima Barakallah. kasih. Sama-sama. Okay, Ustaz, saya keluar. Ya, silakan. Ustaz, terima kasih. Sama-sama Haji. Apa khabar sihat? Alhamdulillah sihat Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Abang Mat, apa khabar? Abang Mat, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah, saya minta izin keluar lain Ustaz. Terima Ya. kasih banyak-banyak. Sama-sama. Lagi.